Salam sejahtera kepada doktor. Kami dari kumpulan 3 ambil soalan kedua dan saya merupakan Divyasri Magendran, nombor matrik BB 24110626. Tajuk bagi pembentangan kami, globalisasi dan kaitannya dengan etika dan peradaban pada masa kini. Bincangkan. Apa itu globalisasi? Globalisasi merupakan proses meningkatkan hubungan dan interaksi antara ekonomi, masyarakat, budaya dan negara melalui kemajuan dalam teknologi dan komunikasi. Globalisasi menyebabkan dunia menjadi lebih terhubung, membolehkan barangan, perkhidmatan, data dan idea di seluruh dunia ditukar. Bila kita lihat etika dalam konteks globalisasi, munculnya isu-isu etika baru seperti ketidaksamarataan ekonomi, eksploitasi sumber alam dan hak asasi manusia. Usaha untuk menyimbangkan faedah ekonomi dengan prinsip moral yang mengutamakan keadilan dan kebahagiaan umum. Peradaban pada masa kini, kemajuan teknologi dan penyebaran budaya global mempengaruhi peradaban hari ini, tetapi juga menghadapi masalah untuk mengekalkan nilai tradisional. Peradaban moden mencabar kesepakatan budaya dan moral dalam masyarakat, memerlukan penyesuaian terhadap pelbagai norma dan sistem nilai. Interaksi etika dan peradaban. Globalisasi memperkenalkan idea baru yang menuntut kajian tentang etika dalam konteks global yang berbeza. Perubahan dalam peradaban berhubung rapat dengan cara masyarakat mendekati masalah etika seperti hak asasi manusia, kebebasan dan tanggungjawab sosial. Kepentingan memahami globalisasi, etika dan peradaban. Memahami hubungan ini penting untuk membina masyarakat yang lebih adil, sejahtera dan beretika di seluruh dunia, memastikan nilai kemanusiaan dipelihara walaupun dalam era yang semakin global dan berteknologi tinggi. Proses interaksi dan integrasi antara individu, budaya, ekonomi dan sistem politik di seluruh dunia yang didorong oleh kemajuan teknologi, komunikasi dan juga pengangkutan. Globalisasi memberi kesan besar terhadap etika dan peradaban baik secara positif maupun negatif. Berikut adalah perbincangan mengenai kaitannya. Pertama, penyebaran nilai dan etika global. Globalisasi membolehkan penyebaran nilai-nilai sejagat seperti hak asasi manusia, kesamarataan, dan keadilan. Dengan interaksi budaya yang semakin meluas, masyarakat lebih mudah memahami dan menghargai kepelbagaian pandangan serta etika yang berbeza. Hal ini dapat memperkukuh peradaban global yang saling menghormati dan juga bertoleransi. Namun, globalisasi juga mencetuskan cabaran apabila norma dan etika tempatan berhadapan dengan pengaruh budaya asing yang mungkin bertentangan dengan nilai tradisional. Sebagai contoh, gaya hidup moden yang dibawa oleh globalisasi kadang-kala dianggap mengancam nilai moral tempatan. Kedua, etika perniagaan dalam dunia global. Globalisasi sememangnya memberikan peluang perniagaan antara bangsa, tetapi ia turut menimbulkan isu etika seperti eksploitasi buruh, pencemaran alam sekitar, dan ketidaksamarataan ekonomi. Dalam peradaban moden, tekanan untuk mematuhi piawaian etika semakin meningkat, seperti memastikan amalan perniagaan yang berkelanjutan dan juga adil. Yang ketiga adalah tentang pemeliharaan identiti budaya dan peradaban. Globalisasi sering dilihat sebagai ancaman kepada identiti budaya tempatan. Budaya dominan terutama dari negara maju cenderung mendominasi media dan platform global yang membawa kepada homogenisasi budaya. Dalam konteks ini, etika globalisasi menuntut penghormatan terhadap kepelbagaian budaya dan usaha untuk melindungi warisan peradaban tempatan. Keempat adalah berkaitan tentang teknologi dan transformasi peradaban. Teknologi adalah penggerak utama globalisasi yang membolehkan komunikasi segera di peringkat global. Ini mempercepatkan perubahan dalam peradaban dengan memperkenalkan inovasi dan juga pengetahuan baru. Walau bagaimanapun, penyalahgunaan teknologi seperti penyebaran maklumat palsu atau serangan cyber menimbulkan dilema etika dalam mengimbangi kemajuan dengan keselamatan dan kepercayaan masyarakat. Dan terakhir sekali adalah berkaitan tentang kebertanggungjawaban global. Globalisasi juga menuntut kebertanggungjawaban bersama terhadap isu global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan konflik.
Etika global yang menekankan kerjasama dan solidariti menjadi asas kepada usaha menyelesaikan cabaran ini. Secara kesimpulannya, globalisasi memberi peluang besar untuk memperkaya peradaban melalui pertukaran idea dan inovasi. Namun ia juga perlu keseimbangan dan dalam menguruskan perbezaan nilai etika dan melindungi identiti budaya. Dalam menghadapi cabaran ini, masyarakat global perlu memupuk dialog dan kerjasama berasaskan prinsip hormat dan keadilan. Poin yang seterusnya adalah peradaban dan globalisasi. Globalisasi telah membentuk peradaban moden melalui hubungan ekonomi dan budaya antara masyarakat dunia. Dua aspek utama globalisasi ialah integrasi ekonomi dan pertukaran budaya yang telah mempercepatkan kemajuan teknologi, ekonomi dan juga sosial. Yang pertama ialah integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi bermaksud hubungan erat antara negara melalui perdagangan dan pelaburan. Ia membuka peluang pekerjaan, meningkatkan inovasi dan memudahkan aliran barangan dan juga teknologi. Namun, ia juga membawa cabaran seperti ketidaksamaan ekonomi antara negara maju dan juga negara membangun. Selain itu, pertukaran budaya. Pertukaran budaya pula mempromosikan kepelbagaian dan toleransi, contohnya makanan seperti sushi atau muzik K-pop yang menjadi fenomena global. Walau bagaimanapun, ia juga boleh menyebabkan homogenisasi budaya di mana budaya tempatan ini kehilangan keunikan. Kedua-dua isi ini memiliki kesan positif dan juga kesan negatifnya yang tersendiri. Kesan positif integrasi ekonomi pertukaran budaya sangat besar. Dari segi ekonomi, ia membuka peluang pekerjaan, meningkatkan perdagangan dan mempercepatkan inovasi, manakala dari segi budaya, ia memupuk toleransi, membina hubungan antara bangsa dan memperkaya pengalaman hidup manusia. Selain itu, kesan negatif dalam ekonomi globalisasi, dia sering membawa kepada ketidaksamaan di mana faedahnya tertumpu kepada negara maju. Dalam budaya pula, identiti tradisional boleh terhakis sementara pengaruh budaya dominan seperti barat yang sering menenggelamkan budaya lain. So, kesimpulannya, globalisasi melalui integrasi ekonomi dan pertukaran budaya membawa manfaat, tetapi cabarannya memerlukan pengurusan yang berhati-hati agar keseimbangan dapat dicapai dan juga peradaban moden harus terus berkembang dengan menghormati kepelbagaian budaya dan memastikan kemakmuran yang adil untuk semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Azrinas binti Abdullah, nombor matriks BB 2416196. Antara isi lain tentang globalisasi dan kaitannya dengan etika dan peradaban pada masa kini ialah berkaitan kepentingan pendidikan etika global. Pendidikan etika global adalah elemen penting dalam dunia yang semakin saling berkaitan dengan globalisasi yang memacu interaksi antara budaya, masyarakat dan negara. Pendidikan etika global membantu individu memahami isu-isu yang melampaui sempadan, memupuk nilai kemanusiaan sejagat dan memperkuat keharmonian global. Pendidikan etika global dapat menggalakkan penyelesaian konflik secara beretika. Pendidikan ini melatih individu memahami perspektif yang berbeza dengan melihat isu dari sudut pandang orang lain dan membantu menyelesaikan konflik dengan pendekatan beretika. Pendidikan ini juga mengajarkan bahawa dialog adalah alat penting untuk mengatasi perbezaan dan membangun hubungan antar budaya. Contohnya, pelajar diajarkan untuk menghormati adat dan tradisi masyarakat lain tanpa prejudis. Selain itu, pendidikan ini dapat menyediakan generasi muda untuk dunia global. Ini dapat membantu individu menyesuaikan diri dengan norma dan nilai dalam persekitaran global yang berbeza. Walaupun hidup dalam dunia global, pendidikan ini membantu pelajar mengekalkan asas nilai peribadi dan budaya mereka. Contohnya, pelajar dari negara membangun yang dilatih tentang hak asasi manusia, kemudian menjadi duta perdamaian di peringkat global. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Oke, yang seterusnya ialah hubungan globalisasi dan etika, di mana kita memahami cara globalisasi mempengaruhi nilai moral, prinsip etika, serta bagaimana etika boleh membentuk globalisasi.
Pertama ialah toleransi dan keagamaan. Dalam masyarakat berbilang budaya, etika adalah panduan untuk saling menghormati perbedaan nilai, tradisi, dan kepercayaan supaya konflik dapat diminimumkan. Seterusnya, etika dan privasi teknologi. Dengan kemajuan teknologi digital, isu privasi, keselamatan data, dan penyalahgunaan maklumat telah menjadi kebimbangan utama. Contohnya, penyalahgunaan media sosial untuk memanipulasi maklumat atau mengeksploitasi data pengguna. Yang ketiga ialah tanggung jawab alam sekitar global. Globalisasi memacu perindustrian besar-besaran, selalunya dengan mengorbankan kelestarian alam sekitar. Etika global diperlukan untuk menangani perubahan iklim, penebangan hutan, dan pencemaran secara kolektif. Dan yang terakhir yaitu keadilan ekonomi, di mana dalam perdagangan global, ketidaksamaan ekonomi antara negara maju dan membangun masih menjadi isu etika. Globalisasi menuntut sistem ekonomi yang lebih adil, seperti perdagangan yang menyokong kemakmuran bersama. Kesimpulannya, globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dielakkan dan membawa pelbagai kesan terhadap etika dan peradaban di seluruh dunia. Ia memberikan cabaran yang besar dalam menjaga nilai-nilai moral dan budaya tempatan serta mengelakkan ketidakadilan sosial antara negara maju dan negara membangun. Namun begitu, globalisasi juga membuka peluang yang besar untuk meningkatkan kerjasama antara bangsa, memperluaskan akses kepada ilmu pengetahuan, serta mempromosikan pemahaman terhadap keberagaman budaya. Untuk menghadapi cabaran ini, kita perlu mengutamakan prinsip etika yang berlandaskan keadilan, kesaksamaan, dan keharmonian sejagat. Dalam masa yang sama, kita perlu menghargai dan melestarikan peradaban serta tradisi tempatan agar tidak hilang dalam arus kemajuan global. Akhir kata, globalisasi adalah alat yang dapat memajukan umat manusia jika diuruskan dengan bijaksana, menghormati perbezaan budaya, dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.